Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dapat lagi bersama-sama dalam majlis ilmu dalam program Jom Singgah Wakaf Ilmi kita. Dan kita pada malam ni adalah siri yang ke-20. Artinya program kita ini telah pun berjalan selama 20 siri, sebanyak 20 siri. Jadi insyaAllah pada malam ini kita berkesempatan lagi untuk kita sama-sama berada dalam Raudatul Ilmi, Taman Ilmu. Semoga ianya akan memberikan kekuatan kepada kita dan juga panduan bagi kita meneguhkan perjalanan hidup kita di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya akan bersama-sama dengan seorang tokoh iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rosli Hussein. Beliau merupakan seorang penceramah dan pakar dalam ilmu sirah, juga ilmu hadis. Beliau merupakan seorang yang berkecimpung dalam seumpama ini, dan amat bersesuaian Al-Fadhil bersama-sama kita pada malam ini untuk berkongsi dalam tajuk iaitu fitnah sepanjang zaman. Dengan segala hormatnya Al-Fadhil dijemput kepada kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, sihat. Ustaz Yusri macam mana? Sihat ke? Alhamdulillah, kita sama-sama sihat dan insya-Allah. Terima kasih Ustaz kerana dapat bersama-sama pada malam ni dan kita ceriakan program kita pada malam ni bagi siri yang ke-20. Tajuk kita malam ni Ustaz iaitu fitnah sepanjang zaman. Iaitu fitnah sepanjang zaman ni adalah satu tajuk yang sambung daripada tajuk yang pertama hari itu, bulan lepas. Jadi fitnah panjang zaman pada malam ni kita akan berpeluang dengan Al-Fadhil Ustaz Rosli. Jadi fitnah sepanjang zaman ni tajuk yang amat sesuai untuk kita sekalian. Kerana fitnah ini adalah suatu perkara yang amat menakutkan. Lebih-lebih lagi kita berada di akhir zaman. Banyak daripada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala tentang fitnah ini, dan hasilnya daripada kerosakan yang dilakukan oleh makhluk manusia khususnya. Dan fitnah ini Nabi SAW bandingkan ketakutan fitnah ni seumpama malam yang gelap gelita. Fitnah yang ada dalam kehidupan kita ni supaya kita berada di satu malam yang gelap gelita. Mana takut.
Ada satu hadis lagi Nabi sebut fitnah ni serupa dengan air hujan yang turun menimpa ke bumbu-bumbu rumah. Semua orang tu kena belaka sampai mercik masuk ke dalam rumah. Maknanya tidak ada orang yang terlepas daripada fitnah ini. Lebih-lebih lagi kita berada di akhir zaman, walaupun di sana kita dengar fitnah yang berasa besarnya, fitnatul dajjal. Namun insyaAllah pada malam ni kita nak tengok ataupun kita nak sama-sama mengambil apa yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Rusli sekejap lagi. Fitnah yang amat menakutkan lebih daripada dajjal. Dajjal tu kita kenal, apa lagi fitnah yang lebih daripada itu yang Nabi SAW sebut amat menakutkan. Akhwafuma ala ummati. Nabi kata amat menakutkan apa yang berlaku ke atas umat aku. Jadi apabila kita menyebut tentang perkara ini, dia menjadi suatu perkara yang membolehkan kita berwaspada dan kita akan beringat dan kita akan sentiasa mengikuti hidup kita sebagaimana kita alami sekarang ini dalam situasi pandemik ni. Kita takut coronavirus atau COVID ni. Jadi begitulah fitnah ni, dia berlegar, dia berkeliling-keliling di kawasan kita sebagaimana kita takut kepada COVID. COVID kita tak nampak. Jadi fitnah ni pun kalau kita tidak ada pengecam media, kita tidak akan mengenali dan mungkin kita terjebak ataupun kita melakukan perkara ini. Wal-a'yadzubillah. Al-Fadhil Ustaz, kita boleh mula itu sebagai intro ataupun mukadimah kita nak bicara pada malam ni. Dan kita harap apa yang akan Al-Fadhil Ustaz sampai kepada kita ni akan memberikan suatu maklumat dan kata boleh dibawa pegangan kepada kita dalam kita buat panduan. Baik Al-Fadhil Ustaz, kita mulakan iaitu minta Al-Fadhil Ustaz menceritakan tentang sejarah fitnah yang berlaku di atas muka bumi ini. Dan sejarah ini boleh memberikan kejelasan kepada kita bagaimana fitnah ini berlaku daripada satu zaman kepada satu zaman sehinggalah zaman kita yang kita berada pada hari ini. Dengan segala hormatnya Al-Fadhil Ustaz dipersilakan. Syukran ala Ustaz Yusri. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang mana pada malam ini Allah beri peluang kepada kita semua untuk sama-sama kita menekuni tadabbur tentang fitan. Sebenarnya fitan ataupun kitabul fitan ada dalam semua kitab-kitab hadis. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, semua ada. Ulama-ulama hadis meletakkan satu bab yang penting, iaitu kitabul fitan. Cuma saya akan tumpu pada malam ini sejarah bagaimana fitan berlaku yang merosakkan agama tauhid. Agama tauhid yang menyembah Allah, yang memuja Allah. Apabila fitan datang, maka agama tauhid ini jadi rusak. Kerosakan yang parah akibat daripada fitan yang tidak boleh yang tidak boleh diatasi, yang tidak boleh difahami oleh umat pada setiap zaman. Fitan ini ialah suatu huru-hara kerosakan dalam akidah, dalam muamalat, dalam politik, dalam ekonomi yang manusia hidup pada setiap zaman. Jadi apabila dia datang merosakkan sistem hidup manusia
dan merosakkan segala-galanya akibat fitan tersebut. Kalau kita tekuni, Allah SWT telah turunkan Adam AS ke muka bumi, dan agama yang Allah perintahkan kepada Nabi Adam AS ialah agama Tauhid. Itu agama sembah Allah. Daripada zaman Nabi Adam bersama dengan anak dia Nabi Shish AS, Nabi Idris, tidak berlaku apa-apa fitnah. Berarti semua manusia berada di atas jalan Tauhid, iaitu puja Allah dan mengikut Nabi. Mengikut syariat yang diturunkan kepada Nabi Adam, Shish dan Idris. Tapi fitnah pertama ialah berlaku di zaman Nuh alaihi salam. Jadi jarak antara Adam dengan Nuh lebih kurang 10 kurun. Ahli sejarah Ibn Katsir dalam kitab Bidayah menyebut jarak di antara Adam dan Nuh ini 10 kurun ataupun 1000 tahun. Ada yang mengatakan lebih daripada itu lagi. Jadi Nuh sendiri beranak, dilahirkan setelah Adam meninggal dunia 126 tahun. Jadi orang yang hidup di zaman Nabi Nuh AS, mereka ini telah didatangi oleh Iblis. Iblis waktu dengan zaman Nabi Adam sekali, iaitu Azazil, dan mereka digoda oleh Iblis. Jadi fitnah pertama yang berlaku dalam dunia, fitnah pertama, fitnah dalam akidah. Bagaimana Iblis goda? Iblis kata, kalau kamu tidak ukir gambar tokoh-tokoh kamu, maka sudah pasti kamu akan lupa kepada mereka. Lalu mereka ukir gambar. Jadi ukir gambar tokoh, gambar-gambar keturunan Nabi Adam yang menjadi pemimpin agama dan juga pemimpin politik pada waktu itu. Kemudian Iblis datang, mereka kata, Iblis ni beritahu, kalau kamu tidak buat satu rumah tempat letak gambar tersebut, maka sudah pasti gambar ini akan rosak. Apabila berlalu masa, gambar itu rosak. Kemudian orang-orang yang hidup di zaman Nabi Nuh AS telah mengukir gambar dan letak gambar-gambar tokoh di masjid. 5 tokoh daripada keturunan Adam AS. Ada iaitu Wad, Suwa, Ya'u, Yahus dan juga Nas. 5 tokoh. Dan disebut dalam surah Nuh, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'an wa la yahus wa ya'uq wa nas wa qad adallu katsira. Mereka kata tokoh-tokoh di zaman itu kata, janganlah kamu tinggal penyembahan puja tuhan-tuhan kamu ini, dan jangan tinggal puja Wat, Suwa, Yahus, Ya'u dan Nas. Dan sesungguhnya mereka menyesatkan ramai manusia. Ini fitnah pertama yang berlaku dalam dunia. Itu fitnah dirosakkan agama Tauhid, mencampur adukkan dengan syirik. Kemudian Iblis atau Azazil datang pada tokoh-tokoh yang hidup di zaman itu. Dia kata, gambar ni lama-lama rosak. Oleh itu kamu kena tukar dia jadi patung. Tukar. Lalu ditukar menjadi patung dan diletak di satu bangunan. Jadi keturunan Adam AS yang beragama dengan agama Tauhid, mereka datang setiap tahun daripada seluruh pelosok dunia. Sebab Nabi Adam rumah dia di India. Rumah dia. Dan anak-anak keturunan dia telah buat bina rumah, bina tempat tinggal daripada India tu, dia memanjang sampai ke semenanjung tanah Arab, daripada India. Kemudian anak-anak Nabi Adam juga telah berkembang biak. Jadi mereka datang, setiap tahun mereka datang ke rumah tokoh-tokoh
patung-patung yang dibina. Kemudian iblis telah memasukkan patung-patung tersebut sebagai mengambil berkat. Ambil berkat. Kemudian patung-patung ini disembah. Akhirnya disembah. Ini kerosakan pertama yang berlaku dalam dunia. Kemudian patung-patung ini disembah dan Allah SWT telah hantar Nabi Nuh AS untuk berdakwah kepada agama Tauhid. Nuh AS dilantik menjadi Nabi ketika usia 480 tahun. Ini mengikut pandangan Ibnu Abbas. Kalau kita tengok lagi kitab sirah, begitu banyak pandangan. Tapi pandangan yang kita terima ialah daripada Abdullah Ibnu Abbas. Dan diterima oleh jumhur ulama. Itu Nabi Nuh dilantik menjadi Nabi ketika usia 480 tahun. Kemudian dia telah berdakwah selama 950 tahun. Dan kaumnya telah tidak menerima dakwah Nabi Nuh. Sepanjang 950 tahun itu, Nabi Nuh hanya mendapat 80 orang saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada sini, maka Allah telah datangkan banjir yang besar. Banjir selama 5 bulan. Banjir selama 5 bulan. Kapal Nabi Nuh AS. Jadi semua pengikut Nabi Nuh telah naik kapal. Dan kapal tersebut berlayar mengikut kehendak Allah selama 5 bulan ke seluruh dunia. Dibawa oleh ombak dan akhirnya air surut dan Allah telah musnahkan. Allah telah musnahkan seluruh manusia yang hidup pada waktu itu daripada keturunan Adam. Allah matikan semua dan Allah hidupkan hanya 80 orang. Dan yang ada di atas kapal Nabi Nuh. Kemudian kapal itu mendarat di atas Bukit Jud dan keturunan Nuh AS telah turun pada kapal dan membina semula bandar-bandar. Kemudian keluarlah keturunan sampailah kepada Nabi Ibrahim AS. Tubik keturunan. Jadi semua ni ahlu tauhid 80 orang. Sembah Allah dan tidak syirik. Yang syirik Allah Ta'ala matikan habis. Fitnah pertama tu. Kemudian setelah membiak keturunan Nabi Nuh AS, iblis ni dia tidak duduk saja. Syirik. Mula-mula sekali fitnah paling besar ialah syirik lah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah zalim yang paling besar. Dalam dunia ni tak ada. Daripada tidak ada dosa paling besar, paling dibenci oleh Allah ialah syirik. Daripada agama tauhid, kemudian mencampur adukkan tauhid dengan syirik. Iaitu Allah pun puja, berhala pun puja juga. Patung-patung berhala yang dikatakan di kalangan orang-orang soleh. Keturunan Adam AS, lalu agama tauhid jadi rusak. Rusak habis. Kemudian setelah Allah Ta'ala matikan juta-juta manusia dalam banjir besar, Nabi Nuh AS hidup 80 orang. Daripada 80 orang ni, tubik keturunan manusia. Setiap seorang satu bahasa Allah Ta'ala ajar dan satu bangsa. Daripada 80 orang ni, Allah buat tubik. Dan daripada anak Nabi Nuh AS yang beriman, 3 orang telah naik kapal dan seorang mati kafir. Anak Nabi Nuh yang lelaki. Anak lelaki dia empat lelaki. Jadi 3 iaitu Sam, Ham dan Yafis. 3 ni membentuk 3 kabilah. 3 bangsa besar dunia. Iaitu bangsa Arab, bangsa Rom dan bangsa Afrika. Daripada 3 ni. Kemudian berkembang biak manusia. Bangsa Arab, daripada Sam keluar bangsa Arab. Iaitu di Yaman. Son'a Yaman. Daripada Sam, tubik bangsa Arab. Tubiklah kaum Nabi Saleh. Kemudian Nabi Hud. Dua-dua ni daripada bangsa Arab. Kemudian
berlaku syirik, berlaku pula fitnah syirik ini di zaman Hud dan Saleh, dan Allah Ta'ala telah hantar di negeri Iraq seorang Nabi nama dia Ibrahim alaihissalam. Daripada Adam ke Nuh 9 keturunan, daripada Ibrahim, Nuh ke Ibrahim 9 keturunan. Jadi semua 18 keturunan daripada Adam kepada Ibrahim. Sebab Adam ke Nuh 9, kemudian Nuh ke Ibrahim 9. Jadi 18 keturunan. Keturunan ni ialah 18 kali beranak. 18 kali beranak, tubiklah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di zaman Nabi Ibrahim, syirik akbar berlaku. Syirik di Iraq, syirik. Iblis telah bawa fitnah kepada manusia dan jadi rusuk habis. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah, dan daripada Nabi Ibrahim keluar anak Nabi Ismail dan Ishak. Ismail duduk di Mekah, Ishak duduk di Palestin. Jadi tubik dua keturunan. Daripada Ismail ni, kita ambil hak Ismail dulu. Sebab nak tubik. Jadi Ismail, Ibrahim, agama tauhid, sembah Allah. Agama Islam lah kalau kita kan, agama Islam. Itu sembah Allah. Kemudian daripada situ, daripada Ismail ni, Allah Ta'ala beri Ismail ni ada 12 orang anak laki-laki. Seorang anak perempuan. Berarti anak Nabi Ismail 13 orang. Seorang laki-laki dan 12 anak laki-laki dan 1 perempuan. Jadi daripada 12 laki-laki keluarlah 12 kabilah di Mekah. Iaitu kabilah Arab. Kerana isteri Nabi Ismail ialah daripada suku Jurhum, orang Yaman. Mari duduk di Mekah. Kemudian semua beragama tauhid, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua yang berlaku pada bangsa Arab, iaitu di zaman Qusay bin Kilab. Di zaman Qusay bin Kilab. Di zaman Qusay bin Kilab, dia asalnya Jurhum pegang penguasaan Mekah ini daripada suku Arab Jurhum, keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Tapi Iblis dia tidak duduk saja, dia bawa fitnah yang besar, fitnah syirik. Lalu suku Jurhum ini Allah telah pindahkan kekuasaan Mekah kepada Khuza'ah, Arab Khuza'ah. Setelah berlaku perkahwinan campur, Qusay bin Kilab daripada Jurhum kemudian berkahwin dengan wanita daripada Khuza'ah, dan tubiklah anak-anak daripada Quraisy, tubik keturunan. Daripada sinilah keluar seorang laki-laki, nama dia Amru ibn Luhai. Jadi pada sini keluar seorang laki-laki nama dia Amru ibn Luhai. Jadi Amru ibn Luhai ni dia menjadi pemimpin Quraisy, pemimpin Arab di Mekah. Daripada suku Khuza'ah. Dan mereka pegang penguasaan Mekah ni lebih kurang selama 300 atau 500 tahun. 300 hingga 500 tahun. Mereka pegang suku Khuza'ah. Jadi Amru ibn Luhai salah seorang pemimpin dia di zaman Qusay bin Kilab. Keturunan Qusay bin Kilab ni tubik Amru ibn Luhai. Dan dia adalah orang yang cukup berpengaruh kerana kekayaan. Dia memiliki, ada riwayat mengatakan lebih kurang 20,000 ekor ba'ir, unta betina. Dia memiliki 20,000 ekor unta betina. Dan setiap musim haji dia akan sembelih 10,000 ekor budnah, anak unta yang gemuk untuk dijamu pada jemaah haji. Jadi Amr ibn Luhai ini, ketua Mekah ini, kata-kata dia menjadi syariah. Tokoh ni orang begitu taksub pada dia, dan kata-kata dia menjadi syariah. Kata-kata dia orang Mekah dengar. Sebab tokoh ni kadang-kadang apabila tokoh, seseorang tokoh
yang dipuja, dan akal manusia apabila taksub kepada dia, maka kata-kata dia jadi syariat. Amru ibn Luhai ni. Dan dialah punca fitnah yang besar kepada penduduk Mekah yang beragama tauhid, beragama Nabi Ibrahim, yang sembah Allah, yang penduduk Mekah ni melayan tetamu jemaah haji setiap tahun yang datang mengerjakan haji mengikut syariat Allah, mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Tapi zaman Amru ibn Luhai, maka masuk syirik di zaman dia. Lagu mana cerita syirik ini berlaku kepada penduduk Mekah? Sama seperti zaman Nabi Nuh, iaitu patung. Dalam Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir wari satu cerita tentang Aisyah. Aisyah kata, iaitu kana Amru ibn Luhai dialah orang pertama yang bawa patung dan letak di tepi Kaabah. Itu fitnah yang paling besar, iaitu Amru ibn Luhai ni. Dia pemimpin Mekah, kata-kata dia bagai syariat. Dia orang begitu taksub dengan dia. Dan dia telah memerintahkan supaya memuja patung. Patung tu, dia ambil mana patung tu? Dia telah musafir ke negeri Syam. Apabila dia pergi ke negeri Syam, dia tengok keturunan Nabi Nuh. Keturunan Nabi Nuh yang ada di negeri Syam telah sembah patung. Kemudian dia pun minta, dia kata, dia tanya, patung ni untuk apa kamu sembah? Dia kata, patung ni berkat. Patung ni adalah kami mewarisi patung yang di zaman Nabi Nuh. Iaitu patungnya samalah. Patung Wat, Suwa, Ya'um, Nas. 5 patung tu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Nuh. Jadi mereka mewarisi, kemudian mereka puja. Dia kata, dengan patung ni, apabila kami minta hujan, hujan tu begitu berkat sekali. Amru bin Luhai minta, dia kata, boleh kau kahwin wakil ke Mekah untuk orang-orang Arab. Kemudian mereka pun benarkan, buat balik. Kemudian diletak di tepi Kaabah. Jadi itulah sejarah pertama bagaimana fitnah yang telah datang merosakkan agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Ismail, dan diteruskan oleh anak-anak mereka generasi demi generasi dengan tangan Amru ibn Luhai. Sehingga Nabi SAW bersabda, Nabi kata, aku dapat tengok sekarang ni. Aku dapat tengok bahawasanya Allah sedang memotong usus Amru ibn Luhai dalam api neraka. Kerana dialah orang yang pertama yang telah bawa patung, dan dialah annahu kana, Rasulullah bersabda, innahu kana awwalu man ghayyara dina Ismail. Dialah orang yang pertama yang telah mengubah agama Nabi Ismail, agama Nabi Ibrahim alaihi salam, panasabal ausan, dan dialah orang pertama yang letak patung berhala di tepi Kaabah. Ini fitnah yang paling besar yang berlaku kepada orang-orang Mekah. Kemudian Allah Ta'ala telah hantar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah untuk merungkai fitnah yang dibawa ini. Sebab orang Mekah asalnya agama dia agama Nabi Ibrahim, agama yang suci, agama yang menyembah Allah, tapi dirosakkan oleh Amru ibn Luhai sehingga orang-orang Arab Quraisy 100% telah jadi rusak, telah jadi rusak, dan 100% mereka ini telah 100% mereka ini telah dirosakkan oleh Amru ibn Luhai dengan syiriknya. Jadi ini secara ringkaslah bagaimana kerosakan yang berlaku kepada agama tauhid itu. Dan saya tengok di sini, saya tengok terutama di Mekah ini, Amru ibn Luhai ini. Kenapa dia berjaya? Kerana Amru ibn Luhai ini seorang pemimpin yang kata-kata dia dianggap syariat.
Kata-kata dia tu dianggap sehingga Ibnu Katsir sebut dalam Bidayah wan Nihayah bahwasanya mereka begitu taat kepada Amru Ibn Luhai sehingga segala arahan dia dijadikan syariat oleh orang-orang Mekah, orang Arab. Jadi taksubnya kepada tokoh menjadikan mereka fitnah yang besar, sehingga mengubah agama Nabi Ismail dan mereka menjadi syirik. Jadi sebenarnya perkara inilah juga berlaku di zaman kita. Jadi zaman kita ni, ya, Ustaz, kalaulah kita masuk yang kedua, Ustaz. Ya. Ustaz, Ya. kita break situ dulu. Sebab kita kesambung lepas ni berkenaan dengan fitan itu sendiri. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sekejap tadi kita telah bagi peluang banyak sikit kepada Al-Fadhil Ustaz Rosli menceritakan kepada kita sejarah sejarah fitnah yang mula di atas muka bumi Allah SWT, iaitu akbarul fitan, sebesar-besar fitnah ni sebagaimana Al-Fadhil Ustaz Rosli sebut, iaitu asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik Ustaz, ada satu firman Allah SWT sebut, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Allah Ta'ala sebut wattaqu fitnah dengan kalimah nakirah. Hendaklah kamu takut perkara fitnah. Jadi salah satu apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz sekejap tadi, iaitu syirik kepada Allah merupakan akbarul fitan, sebesar-besar fitnah. Dan daripada ayat ini banyak lagi perkara-perkara yang ditimbulkan apabila berlakunya fitnah yang besar di atas muka bumi Allah Ta'ala. Sebab dunia kita hari ini kita rasa tidak jijak dengan syirik tu. Bila sebut fitnah, menjadi kata khalif. Tapi kalau kita sebagaimana Ustaz sebut saat ni, bila kata fitnah ni adalah syirik, kita berasa besar dan berasa kogak kerana dia berkaitan dengan iman. Untuk seterusnya Ustaz, boleh Ustaz sambung, apakah bentuk-bentuk fitnah yang berlaku selepas daripada apa yang Ustaz sebut sekejap tadi, fitnah yang berlaku di zaman tabi'in dan fitnah yang berlaku di zaman mutaakhir, dengan pelbagai fitnah secara rekahnya, dan hak fokus besarnya kita iaitu fitnatud din wa fitnatur riasah, ataupun fitnah kepimpinan. Dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah pun berdakwah untuk mengubati syirik selama 23 tahun, dan Nabi SAW berjaya membuka kota Mekah. Ibu syirik ni duduk Mekah. Padahal Mekah ni Allah Ta'ala sudah pilih sejak zaman Nabi ada lagi. Iaitu Mekah ni tempat Allah Ta'ala letak Kaabah dan tempat manusia tawaf. Di zaman Nabi Adam. Kemudian diteruskan zaman Nabi Shish, diteruskan zaman Nabi Idris, diteruskan di zaman Nabi Nuh. Tapi oleh kerana banjir, lalu Allah runtuhkan Kaabah dan manusia sudah tidak kenal Kaabah kerana banjir telah meruntuhkan Kaabah. Lalu Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim membina balik Kaabah di zaman dia. Jadi Nuh dengan Ibrahim lebih kurang 9 keturunan. Lama sekali manusia sudah tidak kenal Kaabah. Kemudian walaupun Kaabah dipilih oleh Allah dan dijadikan negeri suci, kawasan suci, tapi dicemari oleh syirik, fitnah yang besar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah dan berjaya mengeluarkan Mekah pada syirik pada tahun ke-8 Hijri. Jadi orang-orang yang berperang dengan Nabi, mereka sendiri yang memusnahkan patung-patung berhala. Patung-patung berhala Hubal, Lata, Uzza, Manat, begitu banyak sekali daripada satu patung, sehingga di zaman Nabi itu ada 360 patung. Nak ayatnya
fitnah syirik ini telah berkembang dengan pesat sekali di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tahun ke-8 iaitu 21 tahun Rasulullah berdakwah, lalu Allah Taala telah beri kemenangan, buka kota Mekah, dan syirik telah dihancurkan di Mekah. Kemudian kemudian orang-orang Mekah telah terima Islam, dan sahabat-sahabat Nabi ditinggal oleh Nabi dengan syirik telah terpadam sama sekali di Mekah. Tapi syirik ini masih ada di seluruh dunia. Cuma di Mekah ni Nabi kata syirik tidak akan kembali lagi ke Mekah. Dia tidak akan kembali lagi sehingga kiamat dunia. Berarti tapi di dunia masih ada syirik. Cuma kita nak kaitkan bagaimana fitnah ini berkembang kepada orang-orang yang telah terima agama. Jadi orang-orang yang telah terima agama, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kemudian mereka menjadi pembawa agama ke seluruh dunia. Sahabat-sahabat Rasulullah, sebab ketika Rasulullah wafat pada tahun 10 Hijri, iaitu Islam duduk di antara Mekah dan Madinah. Kemudian bermulanya zaman sahabat Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar. Zaman Umar tu Islam telah keluar. Maksudnya sahabat Nabi telah bawa Islam pergi ke Iraq, pergi ke Syam, dua kawasan. Kemudian daripada Iraq tu berjakit pergi ke negeri Khurasan, termasuklah Iran, termasuk Pakistan, termasuk juga sampai kepada negeri Azerbaijan, Turkmenistan, sehingga begitu luas sekali wilayah-wilayah Islam, dan manusia sudah beragama, sudah ada agama. Tapi dalam manusia beragama ni ada fitnah juga. Daripada Malik radhiyallahu anhu katanya. Ini hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi kata hadis ini hasan sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min harsil mar'i 'ala al-mali wa syarafi li dinihi. Hadis ni saya sendiri buat tajuk hadis ni. An-nahyu bi istikhdamid din li nailil mali wa syarafi. Tegah daripada Nabi mengguna agama untuk dapat harta dan dapat kemuliaan. Guna agama. Tunggang agama, dengan kita tunggang agama tu kita boleh pangkat, kita boleh kemuliaan dan kita boleh harta. Nabi lagi. Daripada Malik radhiyallahu anhu katanya. Ini setelah Rasulullah berjaya membentuk masyarakat Islam sedunia. Jadi sebutir dunia ni ramai dah sudah terima agama. Sebab sudah berkembang agama kita ni. Tapi orang beragama ni kena fitnah juga. Kalau dia tidak hati-hati. Khususnya golongan-golongan yang ada title lah. Golongan ustaz, golongan baba. Kalau Thailand orang panggil baba. Kalau di Indonesia orang panggil kiai. Kalau di Afghanistan orang panggil mullah. Kalau di Iraq orang panggil ayatullah. Kalau di di Pakistan orang panggil maulana. Ni golongan beragama ni. Kalau tidak hati-hati, mereka juga tenggelam dalam fitnah. Rasulullah kata, mazibani ja'iani ursila fi ghanamin. Bukanlah dua ekor serigala yang lapar yang dihantar kepada satu kumpulan kambing. Lebih rusak. Lebih rusak lagi daripada serigala ni ialah seseorang yang begitu cermat, yang begitu berkehendakkan dengan mengguna agama, min hirsil mar'i 'alal mal lidinihi, dengan mengguna agama untuk dia mendapat harta dan kemuliaan. Jadi dengan mengguna agama tu, maka ujung potek dia, sebab agama ni kita boleh guna dia, ujung potek agama ni ke dia, seseorang mendapat tauhid, seseorang mendapat iman dengan agama, dengan percakapan agama tu,
maka seseorang manusia dia jadi kuat iman, dia jadi takut kepada Allah. Tapi ada orang mengguna agama ujung potek dia boleh ke dia? Harta dia kemuliaan. Tu ujung potek dia. Jadi apabila berlaku macam ni, Nabi kata inilah fitnah yang terbesar kepada orang yang beriman. Orang beriman. Orang yang mengucap, orang yang jenis mayat, orang yang baca kitab. Jadi fitnah besar kepada mereka ialah apabila mereka mengguna agama untuk dapat harta dan kemuliaan. Jadi insya-Allah lah kita pakat jagalah diri kita semua biar kita agama ni kalau kita berdakwah pun, kalau kita bersyarah pun, biarlah untuk dapat meningkatkan iman kita atau meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hadis. Satu hadis Nabi. Nabi sebut berkaitan dengan sebagaimana Ustaz sebut tadi lah, golongan-golongan yang beragama ni yabi'u dinihi bi'arad minad dunya. Dia jual agama dia. Yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Dia jual agama dia dengan untuk mendapat habuan dunia. Jadi termasuk sebagaimana Ustaz sebut tadi lah. Maknanya guna agama. Sebab kita nak kata tunggal agama orang tak faham. Tunggal. Guna agama. Guna agama. Guna agama. Maknanya kita tengok sekarang bukan satu sudut ataupun satu bentuk. Semua bentuk dia kait dengan agama belaka. Contohnya kata agama jual pia ada nge capa nabi, kemudian jual sejadah kerana ada apa ni doa makbul, kemudian jual apa ni sijil untuk dapat. Jadi macam-macam. Contoh-contoh di depan kita ni Ustaz, maknanya kerana apa ni dia apa ni terhakis kekuatan agama dalam diri dia. Okay. Sama sikit Ustaz. Ya, itu di antara dia termasuk dalam mengguna agama untuk mendapat harta dan kemuliaan. Jadi fitnah ni kalau kita tidak jaga diri kita, maka agama seseorang tak jadi runtuh kerana fitnah ni. Jadi kita kena jagalah. Di zaman Nabi sendiri, ni saya selalu sebut ni. Di zaman Nabi ada seorang pemuda. Tapi cerita dia panjang. Dia akhir sekali mati syahid dia. Di zaman Nabi, tahun ke-9 Hijri. Ni ada dalam kitab Bidayah. Dia cerita dengan detail. Tahun ke-9 ni ulama-ulama sirah menamakan Amul Wufud, tahun delegasi datang ke Madinah. Delegasi orang Arab mari berkumpul memeluk Islam, terima Islam. Nabi duk perang start tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, sampai tahun ke-9 peperangan pun mulai reda. Lalu orang Arab mari masuk Islam. Jadi salah satu kumpulan manusia, nama dia seorang pemimpin satu kaum daripada Bani Asad, nama dia Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi, daripada Bani Asad. Dia mari masuk Islam di Madinah Al-Munawwarah bersama pengikut dia 400 orang penunggang kuda yang cekap. Kemudian dia pun balik ke Bani Asad dia setelah memeluk Islam. Balik ke Bani Asad, lalu murtad semula. Di zaman Rasulullah, dia tulis surat ke Nabi. Dia kata, ana usyrikukum bin nubuwah. Aku bersama-sama kamu dalam jawatan Nabi. Ketika Rasulullah hidup, tahun ke-10, dia masuk Islam tahun ke-9. Tahun ke-10, sebelum Rasulullah wafat tu, Rasulullah terima surat bahawasanya dia telah dilantik oleh Allah menjadi Nabi. Ni fitnah. Bapa? Sebab dia nak jadi pemimpin. Jiwa dia tu. Kemudian dia kata,
Zakat hak sebelah Madinah kamu kutip. Zakat sebelah hak sebelah Madinah. Hak sebelah kawasan aku kutip. Sebab aku Nabi juga. Dan dia mempunyai pengikut yang ramai. Jadi mula-mula tu 400 orang. Kemudian suku-suku lain, suku-suku Arab lain telah murtad sampai ratusan ribu. Mereka telah bergabung dengan Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Rasulullah meninggal dunia. Nabi mati. Tak ada selesai masalah. Tak ada selesai masalah. Rasulullah meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar pergi jawatan. Lalu Abu Bakar telah hantar 2 orang sahabat Nabi. Rombongan untuk memujuk Tulaihah supaya balik kepada Islam balik. Iaitu Sabit ibnu Aqran radhiyallahu anhu dan juga Uqashah ibnu Muhsin. Uqashah ibnu Muhsin radhiyallahu anhu di atas. Jadi 2 orang sahabat ni pergi dengan rombongan ke tempat Tulaihah dan berlaku perang. Dan Tulaihah telah membunuh Uqashah ibnu Muhsin. Uqashah ni siapa dia? Sahabat yang Nabi sebut. 70,000 umatku masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi sebut. Uqashah pun bangun. Ya Rasulullah. Ud'ullah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah jadikan saya salah seorang daripada 70,000. Nabi kata anta minhum. Awak salah seorang. Daripada 70,000 umat Nabi yang akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Ni Uqashah. Dia telah dibunuh oleh Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Telah dibunuh. Dan Sabit Aqran juga dibunuh oleh Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Mati syahid. Dua-dua orang ni. Kemudian berita ni telah sampai kepada Abu Bakar di Madinah Al-Munawwarah. Abu Bakar begitu sedih. Dan tahun 13, awal tahun 13 Abu Bakar meninggal dunia. Ganti Umar. Ganti Sayyidina Umar jadi khalifah. Tahun ke-13. Abu Bakar meninggal dunia. Tak boleh selesai juga masalah Tulaihah ni. Dia telah bawa fitnah yang besar kepada orang Arab yang menjadikan mereka murtad daripada agama. Kemudian Sayyidina Umar telah hantar Khalid bin Al-Walid pergi cari Tulaihah. Sayyidina Umar kata, kamu kena bawa kepala Tulaihah mari depan. Tulaihah dengar Khalid mari, dia pun rayak ke pengikut dia. Dia kata tunggu sebentar, wahyu nak turun. Ketika dia kata wahyu nak turun tu, dia akan selimut. Lalu dia pun masuk dalam rumah. Dia pun lompat ke pintu belakang bersama pengikut dia. Lompat ke pintu belakang, lari menuju ke negeri Syam. Tulaihah ni lari ke negeri Syam dan berada di Syam, negeri Kristian. Jadi maknanya Khalid lompat ke sampai belakang ni ada dah sat dulu kan? lepas. Main ikut pintu belakang ni ada dah pada rupa. Kemudian dia lari, dia duduk di Syam dan dia begitu takut, jadi takut. Sehingga kan dia kata, untuk keluar pada rumah pun takut. Duduk di negeri Kristian. Ketika itu, orang-orang Islam sudah dihantar oleh Umar pergi berdakwah, sahabat-sahabat Nabi ke negeri Syam. Dan Syam diperintah oleh Kristian. Kemudian, ketika itu sedang marak api peperangan. Jadi orang Kristian telah kumpul 200 Kristian Arab, 200,000 Kristian Arab, dan 200,000 Kristian bukan Arab untuk berlawan, untuk berperang dengan sahabat Nabi. Lebih kurang 40,000 orang. 40,000 orang nak lawan 400,000 jumlah orang-orang Kristian. Jadi Tulaihah ni nak ayatnya Allah Ta'ala masih pilih dia. Dia telah murtad mengaku menjadi Nabi. Dia pun datang bersama pengikut dia. Ketika peperangan Yarmouk hampir berlaku, dia telah datang ke Madinah dan masuk Islam mula. Tulaihah ni. Memeluk Islam balik. Dia kata, Sayyidina Umar tanya, apa sebab yang menjadikan kamu daripada Syam ni mari semula ke Madinah? Dia kata, aku telah diselubungi perasaan takut.
takut teramat sangat tu sehingga menolak dia datang ke Madinah Al-Munawwarah, kemudian masuk Islam balik. Dan setelah dia menerima Islam balik, ngucap balik, lalu Umar tulis surat kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ketika itu hampir berlaku perang Yarmouk. Tulis surat, wahai Abu Ubaidah, aku kuatkan kamu dengan Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Aku kuatkan kamu dengan Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi bersama 400 orang penunggang kuda yang cekap. Guna dia dan jangan lantik dia jadi amir. Jangan lantik dia jadi ketua kerana dia pernah murtad. Lalu Tulaihah pun masuk dalam medan pertempuran Yarmouk dan dengan kehadiran Tulaihah memecah belah ke benteng pertahanan Rom sehingga hancur. Sehingga kalah. 400,000 dengan 40,000 tu kalah Rom dan Syam diperintah oleh orang Islam. Kemudian tahun Tulaihah duduk dilantik sebagai pengawal kota Syam. Dia bersama dengan 400 orang tu menjadi pengawal Syam, dilantik oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan berada di Syam. Kemudian lepas tu berlaku pula perang Qadisiyah. Tulaihah telah hadir. Sayyidina Umar tulis surat pada Tulaihah supaya pergi menghadiri di negeri Iraq, iaitu perang dengan orang-orang Parsi pada tahun 16 Hijri. Kemudian Tulaihah telah mati syahid di dalam peristiwa perang di satu kawasan nama dia Nahrawan. Mati syahid Tulaihah radhiyallahu anhu. Cuma Ibnu Katsir kata qad mata Tulaihah mata maitatan mata syahidan. Sesungguhnya Tulaihah telah mati syahid rahimahullah. Ibnu Katsir kata gugur radhiyallahu anhu, dia gugur. Apa sebab dia murtad? Tapi rahimahullah. Tulaihah bin Khuwailid Asadi. Ini berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berlanjut sampai zaman Umar. Daripada zaman Nabi ke zaman Umar ni lebih kurang jarak dia 3 tahun. Bermula zaman Umar tu. Jadi perang Yarmouk ni berlaku pada tahun 13 setelah Umar dilantik menjadi khalifah setelah kematian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pada tahun 13 Hijri. Barulah selesai masalah Tulaihah yang bawa fitnah kepada agama dengan mendakwa menjadi nabi palsu. Dan dia juga telah menyumbang kepada runtuhnya 2 empayar, iaitu empayar Rom dan empayar Parsi dengan jasa Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi rahimahullah. Ini satu kisah yang cukup menarik. Kalau kita cuba tekuni, kita dapati bahawasanya hidayah itu duduk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tengok hari ni orang tu yang kita kata dia tu anti Islam lah, orang kafir lah, kita duduk caci dia lah, kita duduk hina dia lah. Tapi kemungkinan 4-5 tahun lagi Allah Taala tukar dia, beri hidayah ke dia dan dia menjadi dai, pendakwah Islam pula. Kemungkinan boleh berlaku sebagaimana yang berlaku pada Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Jadi sebab itulah kita tidak boleh menghina orang atau kita tidak boleh menuduh sebarangan kepada orang-orang yang kita rasa benci kepada dia kerana fasik dia, kerana jahat dia. Tidak boleh. Kita kena serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kena banyak doa, banyak doa supaya Allah pilih manusia-manusia di akhir zaman ini menjadi orang-orang Islam yang baik, orang Islam yang ada sifat kasih sayang sesama mukmin dan sesama manusia, insya-Allah. Okay. Baik, Ustaz. Itu dia. Apa itu antara rentetan sejarah, maknanya ada yang dapat menebus kembali setelah berlaku kesilapan, siapa murtad dan dapat ditebus kembali. Kita nak kait zaman kita ni, Ustaz. Satu zaman yang kata fitnah lagi hebat. Kalaulah kita tengok apa yang Ustaz sebut saat ni, fitnah yang berlaku zaman Rasulullah, zaman sahabat, kita tengok amat menakutkan juga.
Tapi zaman kita ni lagi hebat fitnah ni Ustaz. Sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Iaitu fitnah di akhir zaman ni tahun-tahun yang mendatang ni penuh dengan penipuan. Fitnah hak kita ni menipu siapa mereka hak yang benar dikatakan dusta, hak dusta dikhianat dikatakan benar. Kemudian yang baik, yang jelas dikatakan buruk ataupun kabur. Kemudian yang bertukar. Bertukar kata darjah tu berpusing sehingga kan kita berada dalam tidak menentu. Jadi kita masuk kita tak banyak Ustaz, tapi kita nak minta juga Ustaz terai lagu mana kita nak hadapi suasana begini. Orang kata akhir Nabi di akhir hadis Nabi ni sebut berkenaan dengan kalam Ruwaibidah. Kumpulan Ruwaibidah ni lah yang kita berhadapan siapa kita tak rasa benda hak fitnah tu berlaku. Kerana diselubungi oleh title diselubungi oleh macam-macam. Minta Ustaz sikit jelas pada kita lagu mana kita nak berdepan dan lagu mana kita nak hadapi suasana yang begitu mencabar masa kini. Okey. Terima kasih Ustaz Yusri. Kita ni sudah 57 minit 24 saat, 25 saat. Berarti kita ada 2-3 minit lagi ya. Jadi fitnah hak Ustaz Yusri sebut dia panggil fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Jadi fitnah akhir zaman ni begitu banyak sekali. Semua nabi-nabi pesan belaka. Semua nabi-nabi yang Allah Taala hantar datang muka bumi semua berpesan kepada fitnah akhir zaman ni. Lagu mana? Iaitu fitnah Dajjal. Di antaranya itu kemuncak fitnah. Kemuncak fitnah. Tapi sebelum datang fitnah Dajjal, akan datang Dajjal. Dajjal. Daripada Abi Hurairah katanya, ada ini riwayat Imam Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khadda'atun. Akan datang kepada manusia tahun-tahun penipuan. Tahun-tahun itu penuh dengan penipuan. Yusaddiqu fihal kazib. Dibenarkan pada tahun tersebut pendusta. Wa yukazzibu fihas sadiq. Didustakan pada tahun tersebut orang yang benar. Wa yu'tamanu fihal khain. Dan diberi amanah kepada orang yang khianat. Wa yakhunu fihal amin. Dan dikhianati pada orang yang amanah. Wa yantiku fihar ruwaibidah. Dan yang menjadi juru cakap ataupun yang menjadi pemimpin yang bercakap ialah ruwaibidah. Lalu sahabat tanya, wa ma ruwaibidah ya Rasulullah, apakah ruwaibidah itu? Lalu Nabi bersabda, ar-rajulut tafih, lelaki yang bodoh fi amril ammah, yang mengurus urusan umum manusia. Jadi ini dia panggil fitnah akhir zaman. Jadi dan zaman kita ni memang berlaku. Memang berlaku. Cuma kita setara mana kita nak hadapi daripada Imam Razin daripada Abdullah bin Abbas katanya, nazala Jibril ala Rasulillah. Telah turun Jibril kepada Nabi. Fa akhbarahu, dan Jibril telah ceritakan Nabi, annahu satakunu fitanun, akan berlaku fitnah yang banyak. Fitnah yang banyak. Jibril cerita satu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah ada dalam riwayat Jibril cerita tu ada mengguna tahun. Maksudnya tahun ni benda-benda yang akan berlaku ke depan. Benda-benda yang akan berlaku akan datang. Lepas tu Jibril ni diambil daripada Allah SWT.
Kemudian Jibril waktu turun ke Nabi. Lalu Nabi bersabda. Nabi kata, famal makhraju. Apa ke jalan keluar? Jalan keluar lagu mana? Minha ya Jibril. Jalan keluar pada fitnah ni. Lalu Jibril kata, kitabullah. Kamu kena kembali pada kitab Allah. Jadi kitab Allah ni, di situ ada segala jawapan. Kata-kata tokoh. Kata-kata tokoh. Kata tokoh, fatwa tokoh, percakapan tokoh, arah tokoh. Maka kita kena letak banding dia dengan kitab Allah. Betul ke tak dengan kitab Allah? Kalau betul dengan kitab Allah, baru kita boleh bersama dengan tokoh tersebut. Tapi kalaulah tidak betul dengan kitab Allah, maka kita tidak boleh sama sekali bersama dengan tokoh tersebut. Jadi penyelesaian pertama, manusia kena rujuk kepada kitab Allah. Sama ada fatwa, sama ada arahan, sama ada bentuk pengajaran, semua kena banding dengan kitab Allah SWT. 6,200 mengikut kiraan setengah ulama, 6,236 ayat. 114 surah. Jadi setiap benda kita kena rujuk kepada Al-Quranul Karim. Kalau kita kadang-kadang manusia jadi rusuk dan tenggelam dalam fitnah, ialah kadang-kadang Ya. Terbalik sikit. Ada masuk call. Jadi kadang-kadang apabila berlaku fitnah, kadang-kadang kerana taksub pada tokoh, sehingga mereka tidak cek balik dengan Al-Quran, menjadikan mereka tenggelam dalam fitnah. Jadi kita kena balik kepada Quran dan Sunnah, dan Quran dan Sunnah lah yang menyelamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Walaupun apa fitnah yang datang, sudah pasti orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, Allah Ta'ala jaga mereka daripada fitnah tersebut. Daripada Abdullah bin Umar katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal fitan. Hendaklah kamu berhati-hati dengan fitnah. Fa innal lisan fiha mislu waqa'is sayfi. Sesungguhnya lidah di zaman fitnah sama seperti tetapkan pedang. Lidah di zaman fitnah sama seperti tetapkan pedang. Ya, hadis riwayat Imam Ibnu Majah daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi zaman fitnah ni, di antara yang kita kena jaga ialah lidah kita. Karena lidah kita kadang-kadang dengan statement yang kita buat, dengan post dalam FB yang kita buat, menjadikan fitnah bertambah marak, bertambah besar, sehingga merosakkan kehancuran masyarakat dengan sebab lidah. Jadi Rasulullah suruh jaga daripada lidah kita itu, Rasulullah suruh jaga. Dan insya-Allah kalau kita dapat jaga, insya-Allah maka insya-Allah dengan kita sentiasa merujuk pada Quran dan Sunnah Nabi, maka kita akan dapat menghindar diri kita daripada fitnah di akhir zaman. Wallahu a'lam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey Ustaz, alhamdulillah satu penjelasan yang cukup menarik berkaitan dengan bagaimana kita nak menghadapi fitan ataupun fitnah di akhir zaman kita ni, iaitu satu panduan yang cukup jelas kepada kita dengan kita berpegang dengan Al-Quran dan juga dengan Sunnah secara jelas, dengan melihat kepada apa yang disebut dan difirman oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang disabda oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian disebut juga kena dengan jaga lidah. Jaga lidah ni jaga tangan, jaga belakang lah. Kerana apabila kita tersilap, seolah-olah kita mencolok satu sarang tebuan
yang menyebabkan terbuai itu akan mari pakoh dan menyengat kepada kita. Ibarat begitulah fitnah yang yang ada pada kita ni suatu keadaan yang runcing, yang amat bahaya, yang begitu parah zaman kita. Jadi kembali kepada kebenaran. Ini Al-Quran sebagaimana Al-Fadhil Ustaz Rosli sebut tadi. Baik Ustaz. Oleh kerana masa kita sudah kata banyak dah. Sebenarnya banyak lagi perkara kita nak bincang dengan Al-Fadhil Ustaz. Kita tengok apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz tentang rentetan sejarah fitnah ni mari sapalah kemuncak zaman kita dan mungkin ke depan hari lagi banyak lagi fitan-fitan ataupun fitnah-fitnah yang begitu mencabar lagi. Ada. Salah satu daripada fitnah kita ni iaitu fitnah tentang wabak, ada tentang pengkhianatan sampaikan peringkat dikatakan nikmat. Khianat ni nikmat. Maknanya orang memperakui dan merupakan satu nikmat, mengucapkan tahniah kerana berlakunya pengkhianatan. Seumpama tuang yang orang curi lah. Orang curi kobau zaman dulu orang curi ni salah. Tapi zaman akhir ni orang curi tu diucap tahniah. Bagus kerana demo ni mencuri. Jadi orang curi kata alhamdulillah syukur kerana dapat hasil curian. Jadi begitu sekali zaman kita ni Al-Fadhil Ustaz. Baik, oleh kerana masa kita tidak mengizinkan Ustaz, jadi saya minta Ustaz simpullah sebagai kalam akhir apa yang kita bincang Ustaz pada awal sampai ke penghujung saat ni. Ustaz simpul sikit supaya dengan simpulan ni mengemaskan lagi perbincangan kita. Dipersilakan Ustaz. Tak bunyi. Kau simpul dah Ustaz? Tak. Sekarang apa? Tak dengar? Tak lain pula. Habis. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi tak bunyi suara Al-Fadhil Sa'di ni. Maka dengan ucapan akhir ataupun dengan penjelasan akhir tadi dianggap satu simpulan iaitu fitnah sepanjang zaman ni dia sentiasa berlari, sentiasa ada dan sentiasa terus. Namun kita yang berdepan dengan yang menghadap fitnah ini kena ingat bahawa kita bila-bila masa berada dalam situasi begini. Jadi terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Rosli Hussein di atas sudia berkongsi dengan kita pada malam ni di atas satu perbincangan yang amat menarik dan amat berguna sekali kepada kita, khususnya dalam kita berdepan dengan fitnah akhir zaman ini, sehinggalah kita diberikan keselamatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kata-kata hukama, dia kata kenapa waktu pagi limadza hawaul fajri, kenapa waktu pagi udara bersih. Anda mungkin kata-kata ini sebagai mengakhirkan perbincangan kita pada ini. Satu hukama kata kenapa waktu pagi udara bersih, maka dijawab kerana tidak adanya golongan-golongan nifak, golongan munafik. Orang munafik ni dia tak bangun pagi. Jadi waktu tu bersih. Maka udara pagi itulah dihirup oleh ataupun diimarahkan oleh orang-orang beriman untuk menyelamatkan bumi kita daripada segala perkara-perkara ataupun segala keburukan. Apa yang baik Allah Ta'ala, apa lemah dan kurang meminta maaf bagi pihak hamba. Dan kita ucap terima kasih kepada semua pelajar-pelajar kita, penonton-penonton kita kerana istiqamah ataupun sentiasa memberi sokongan, memberi dorongan dan memberi semangat kepada kita untuk meneruskan, dan insya-Allah
program Jom Singgah Wakaf Ilmi ini akan terus menerus bersiaran seperti biasa pada setiap malam Isnin dan juga setiap malam Rabu pada jam 9.30 malam untuk siri yang akan datang. Kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا إنا نعوذ بك من هذا الوباء ومن كل مرض وسقم وبلاء اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء اللهم إنا نعوذ بعظمتك من الأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير.